إلى شيخنا مشايخنا وإلى صاحب الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ففهمناها سليمان وكلا أتينا علما وحكما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا الطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أكرمنا بالفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل بحق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya, inayahnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberi peluang kepada kita sama-sama kita dapat berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sentiasa kita berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala menempatkan kita pada tempat yang baik-baik, tempat yang diredai oleh Allah, tempat yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi sambung balik perbincangan kita, masih membicarakan tentang iman bertambah dan berkurang. Di mana di antara dalil-dalil yang didatangkan oleh musannif pada muka surat 332, di antara dalilnya ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman." Hadis rawahul Muslim bisyarhin Nawawi. Dalam kitab 40 hadis yang ditulis Imam Nawawi, ada membicarakan tentang hadis ni. Sesiapa yang melihat di kalangan kamu perbuatan yang mungkar. Jadi ini nak tengok iman seorang itu, nur iman tu bercahaya ataupun malap cahaya dia. Adapun iman i'tiqad, dia tetap. Kalau kurang sikit habis. Jenis tolak sikit, jenis tak ada iman i'tiqad ni. Di sini orang panggil nur iman, cahaya. Cahaya keimanan yang ada. Tu. Jadi sesiapa yang melihat di kalangan kamu perbuatan yang mungkar, maka hendaklah diubahkan dengan tangan. Jadi ini di antara orang yang diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadbir bumi, untuk mentadbir sesebuah negara, negeri ataupun kampung yang mana dia ada kemampuan, dia ada kuasa untuk nak mengubahkan kemungkaran dengan tangan. Dia orang yang berkuasa. Kalau pada dia itu nur iman dia cerah,
bercahayanya nur iman dia, maka dia akan melaksanakan, berusaha untuk mengubahkan kemungkaran itu dengan tangan dia. Dengan tangan dia. Nah, makna dengan undang-undang yang ada, dia dapat melaksanakan undang-undang tadi untuk mengubahkan kemungkaran. Kemungkaran yang berlaku tak boleh ubah juga, melainkan dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala barulah boleh ubah. Maka kalaulah seorang pemimpin itu dia ada nur iman, cahaya iman, dia akan buat, dia akan laksanakan. Kalau dia ada nur iman. Bukan kata dia tak ada iman, dia ada iman. Iktiqad dia betul. Tetapi nur iman dia tu ada ke tak ada? Malak ke cerah? Kalau nur iman dia tu cerah, dia akan berusaha. Dia akan buat perkara-perkara mungkar. Apa dia benda mungkar? Maknanya benda mungkar ini iaitu ialah perkara yang berlawanan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mana dia mungkar dengan fahsyak ni, fahsyak lebih khusus. Mungkar ni lebih umum. Fahsyak ni mana perkara-perkara yang keji, yang basah tersembunyi. Yang jenis tersembunyi, buat cara-cara tersembunyi. Seperti zina. Dia masuk dalam fahsyak. Begitu juga perkara-perkara yang tersembunyi. Mencuri, kita kata. Orang mencuri ni sembunyi, bukan ambil terang-terang. Tu. Jadi perkara mungkar ni dia buat terang-terang. Jadi siapa-siapa yang tengok benda mungkar, maka dia, kalau dia ada cahaya iman, dia akan ubah dengan tangan. Nah, itu beza fahsyak dan mungkar. Cuma fahsyak lebih khusus, mungkar lebih umum daripada fahsyak. Nah, sama ada kena hukuman had ataupun tak kena hukuman had kalau buat sesuatu, itu orang panggil mungkar. Jadi fahsyak ini perkara yang dia buat dikenakan hukuman had. Lagi pula perkara yang dia buat tersembunyi. Tu. Jika tidak kuasa, kalau tak mampu nak ubah dengan tangan, maka hendaklah diubahkan dengan lidah. Ini ulama menghuraikan ubah dengan lidah ini sama ada dengan tulisan dia ke, sama ada dengan nasihat dia ke, sama ada dengan ceramah dia ke, dengan dakwah dia. Mana ni di antaranya golongan para ilmuwan, para ulama-ulama yang mana bercakap untuk nak mengubahkan kemungkaran ni, dia guna lisan, guna lidah dia, ataupun guna dia menulis, tu, ataupun dia macam-macam lah di hari ini menggunakan perkara-perkara kemudahan yang ada pada hari ini. Sama ada dia bercakap dalam radio ke, dalam televisyen ke, sama ada dia buat live ke, macam-macam. Itu tugas ulama mana untuk mengubah kemungkaran dengan menggunakan lidah dia. Itu. Mana diberi nasihat dan pengajaran. Mana bagi nasihat, bagi pengajaran. Cerita bahayanya perkara ni. Bahaya di dunia dan bahaya di akhirat. Setakat mana azab duk tunggu kalau melakukan perkara mungkar ni. Tu. Sebab tu dia kena tahu benda-benda mungkar, dia kena cerita tentang azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kerana kalau orang yang mana tak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melakukan benda-benda mungkar ni. Maka mudah-mudahan dengan sebab nasihat, dengan sebab pengajaran, mudah-mudahan orang akan mendapat hidayah. Orang akan dapat petunjuk. Maka hendaklah diubahkan dengan lidah, diberi nasihat dan pengajaran. Jika tidak kuasa, tak kuasa juga, nak bercakap pun tak berani, tak mampu nak bercakap. Yang dok ada kaki ampu je. Contoh kita kata. Yang dok ada mengampu. Nak cakap, nak tegur, tak boleh ni. Tuan, tak boleh ni.
buat lagu ni, nah, tu Allah Ta'ala bubuhlah neraka ni, lepa masuklah neraka ni, buat lagu ni. Nah, buat lagu ni kena laknat daripada Allah ni. Tak ada siapa pun nak berani tegur. Nah, tu. Apa siapa? Kerana, tak lagi tegur, haduk jadi dah tu, baik-baik duk elok-elok, dia turun pangkat, dia hantar pergi rata tempat cerok-cerok. Dia gibuh di cerok-cerok. Pedalaman tu. Tak boleh tegur. Sengat sudah. Tapi benci. Tapi tak suka. Perkara-perkara maksiat mungkar tadi ni, dia tak suka. Kalau tak kuasa, maka hendaklah diubahkan dengan hati. Dibenci perbuatan mungkar itu. Mana benci perbuatan mungkar tu. Jadi ni kata dia, dan yang demikian adalah iman yang paling lemah. Ini iman yang paling lemah. Tu. Bukan kata tak ada iman, nur iman dia tu lemah. Malak ya. Kalau dia pula redha, ar-redha maksiatun. Ar-redha bi kufrun. Kalau dia suka dengan maksiat, sekali dengan dia dapat dosa. Kalau dia redha, dia suka dengan kufur, maka sekali dengan dia jadi kufur. Dapat dosa kekufuran tu. Wa na'udzubillah. Dia redha dengan perkara-perkara syirik yang berlaku. Tak apa. Dia tak apa, tak ada masalah apa. Sekali dengan dia. Tu. Sebab dia redha benda kufur, jadi kufur. Sebab tu, di sinilah ulama nak nilai kepada kita, nak cerita kepada kita tahap iman kita. Tu. Sebab tu, kita sebagai ahli keluarga, kita ada kemampuan, kita sebagai ayah, kita sebagai isteri, sebagai mak, kita boleh tu tegur. Mana boleh, kalau setakat boleh rotan, kita rotan. Ni saya anak sampai tak rotan. Kan? Tak rotan apa? Sebab tak tahu je. Tu marah apa pun tak. Sebenarnya rotan tadi ni bukan kita nak azabkan dia, kita nak siksa dia, tak. Makna kita rotan tu kerana kita nak takdibkan dia, kita nak ajar dia. Rotan ajar adab ni bukannya sampai sampai keluar kulit, sampai pecah darah tu, dah. Mana suruh rotan bagi takut. Sebagai ajar adab dia. InsyaAllah rotan tu dia ada hikmat yang besar tu. Kita rotan anak kita tak mau sembahyang. Suruh tak mau juga. Suruh tak mau juga. Tu kita rotan dia. Tu kita ajar dia. Rotan tadi tak mau kita kata tak mau baca buku. Tu tak mau pergi sekolah. Tu tak mau hafal benda-benda yang disuruh hafal. Kita tengok dia mendedahkan aurat dia. Kita tengok dia buat perkara-perkara yang tak elok. Selepas nasihat, dia duk buat juga, baru kita ajar dia dengan rotan. Mula-mula nasihat dulu. Kata dulu. Nasihat elok-elok. Tu. Ni kadang-kadang sampai tak nasihat apa. Kan? Anak tak sembahyang, tak kata apa. Tak ada rasa nak marah apa. Sebab tu di hari ni kita tengok benda fahsyak berlaku pasal banyak orang tak sembahyang. Pasal ibu bapa sendiri tak kata apa. Anak tak sembahyang. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada fahsyak dan mungkar. Hak tu yang paling utama. Jadi nak sembahyang tadi tak dapat tidak, dia kena kenal Allah. Kena kenal Allah. Barulah sembahyang dia tu boleh mencegah fahsyak dan mungkar. Kalau Allah pun dia tak kenal, makna dia tak mengaji bab akidah. Lebih-lebih lagi sifat 20. Kita kata wajib kena mengaji. Tiba-tiba anak kita tak mengaji dan kita pun tak ajar. Sepatutnya kita kena ajar. Hak tu yang paling utama. Awaluddin ma'rifatullah. Ulama mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal yang paling muhim, yang paling penting dalam agama itu ialah mengenal Allah. Kena bagi kenal Allah. Baru dia rasa takut, barulah dia sembahyang tadi, dia mendirikan sembahyang tadi,
dalam keadaan dia rasa takut kepada Allah. Bila lama kelamaan dia akan jadi dia jadi ikhlas, jadi takut, jadi kasih. Baru dia mari semua perkara-perkara tadi. Ni dah tak kenal Allah. Tiba-tiba so semayang. Dia masuk dalam bilik, kunci pintu, kau duduk dalam bilik itu. Mak pak duduk di luar. Anakku semayang dah tu. Anakku semayang dah. Saat lagi dia duduk masuk main handset dalam bilik. Kan? Siapa pun tak tahu. Saat lagi dia awak keluar, awak cekuk piah. Kan? Ada orang cerita macam tu. Dia nak tengok anak dia ni macam mana. Dia pasang CCTV. Kan? Anak dia tak tahu. Oh, rupanya macam ni cara. Tu Tara duk suruh tu. Mula-mula kan. Tu. Sampai dia lekat, dia kasih, tak apalah. Tu. Sebab itulah. Kena bagi kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah benda fahsyak, benda mungkar, dia akan jauh. Tu. Barulah benda fahsyak dan benda mungkar, dia akan benteras. Kalau dia berkuasa, dia akan benteras benda tu. Pasal apa? Kerana dia kenal Allah. Tapi dah tak kenal Allah, dia tak kata apa. Bahkan nafsu setuju. Ikut nafsu. Nafsu setuju, jadi ikut nafsu. Tak apa, duk molek sedia. Semua duk molek dengan benda-benda mungkar tadi. Wa na'udzubillah. Kebebasan. Kan? Dia kata, kita kena bagi bebas pada anak-anak remaja, anak-anak muda. Bebas. Dia tak tahu. Duk bagi bebas tu lah. Pasal dia duk bagi tu lah. Nak sumbat dia masuk dalam neraka dengan sebab dia bagi tu. Itu dia antaranya. Sebab tu kita nak kenal. Iman kita ni, nur iman kita ni, lemah ke tak lemah? Cahaya ke malap ke? Kita tengok. Kalau benda-benda mungkar yang berlaku dalam rumah kita tegur ke tak? Kita ambil tindakan ke tak? Dalam ahli keluarga. Kadang-kadang yang sedihnya, di sini dak lah. Ada di tempat tu. Ayah ni, alhamdulillah lah, bagus lah. Sembahyang jemaah tak tinggal, duduk pergi masjid. Tapi anak, dengan seluar pendeknya. Anak dengan seluar pendek, dengan gelang di tangan, di tengkok. Kan? Nak kata beruk, tak beruk. Tu. Ni, ratai duk tekuk. Gelang di tangan, ratai di tekuk. Nak kata beruk, tak beruk. Jadi sedih kita tengok. Ayah bagus dah. Tapi pasal apa ayah tak boleh nak kata kepada anak? Tu. Kalau ayah tu tegas, insya-Allah anak takkan jadi lagu tu daripada awal. Ni ayah pun buat tak tahu ya. Suruh pun jauh-jauh lah. Pergi mengaji sama. Sekali tu lah. Lepas tu dia ada orang. Ni berlaku ni. Dia tak tegur, dia tak suruh anak dia. Tapi dia duk habaq hantar, dia kata dia suruh. Dia duk habaq, dia kata, aku suruh dah. Padahal tak suruh apa pun. Kebanyakan yang duk berlaku, dia tak nak tegur apa anak dia tak nak suruh apa, dia tak nak ambil tindakan apa. Tapi kalau ambil tindakan, tegur, dia takkan jadi lagu tu. Contoh saya sendiri, ya. Kan? Kecil-kecil dulu, bukan kecil lah. Umur 13, 14. Umur 13, 14. Tak pergi sembahyang Jumaat. Duk balik mengikat. Hari Jumaat, dalam. Sungai dalam. Duk taik ikan bong. Nanti. Tu. Cari upah lepek. Kenal lepek? Cari upah lepek. Lepas tu cakuk di temaga tu. Mengih. Tan tepi tebing. Pakai boketuk. Tantuk orang panggil. Tu. Pacak. Boleh banyak ekor ikan bong. Kita tak pergi Jumaat. Tengok saat lagi. Heret pelepahnya. Ayah saya. Garang. Ngerti? Tak pergi Jumaat. Dia bedang dengan pelepahnya tu. Kita kena lari. Ikan pun dia tak ambil lah ikan. Dia takut tak mau makan ikan pun tak sembahyang Jumaat. Sedihnya kita. Tu. Tapi betul. Bila kita kena paksa dan kita gigi. Lepas tu mengaji malam-malam mengaji, ada pengajian kitab. Kan? Kita duduk bulan, duduk di rumah, tak duduk di asrama.
Dia ajak pergi mengaji kitab. Dia kata tak apa, satgi saya pergi. Kan? Satgi saya pergi Pak Oh. Dia kata tak apa. Dia pun tunggu-tunggu tengok tak pergi. Sat lagi dia cari. Duk time mana ni? Lagi tak berjumpa, dia tak klik rumah. Dia klik rumah tak ada, dia cari. Saya ingat saya sekolah rendah lagi. Duk mengaji Quran. Jauh juga dengan rumah mengaji Quran. Masa tu pakai pita ayam lagi. Pakai pita ayam mengaji. Nak pergi tu petang-petang buat jamu. Bik dunia hak kering hak luruh tu. Ikat tu. Buat dua. Habuan nak pergi satu, nak klik satu. Tu. Lepas maghrib baru Tok Guru suruh pergi. Lepas tu jalan kaki lah. Contohnya pergi. Lepas tu baru mulai pergi kan. Dia pergi mengendak nak tengok. Baca tak baca. Kan. Mengaji tak mengaji ni. Kau pergi duduk menyembang ya. Tu. Ayah saya dia tak pandai baca. Dia baca tak pandai. Tapi dia cukup ambil berat. Pasal apa? Pasal dulu susah kan. Dia tahu aku tak boleh nak mengaji. Pasal chair mu sakit. Aku duduk belah sama adik-adik, dia kata. 7 orang adikku semua aku belah. Tu. Aku motor daripada umur 14 lagi. Duduk belah kebun, belah lemung. Duduk pergi ke bukit. Duduk tanam pokok getah. Dia kata, aku tak mau beri rumah jadi macam aku lah. Lah ni dah aku usaha. Pokok getah ada, kebun ada. Aku nak mau mengaji. Tu. Ada merepek beruk. Kita masa tu masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Tak tahu itu ya. Terus kenok kan. Dia pergi mengendak tengok. Saya duk main budak kan. Darjah berapa? Darjah 4, darjah 5 aku tu. Duk main serenok, duk main. Main. Dia sagi klik lagi. Dia tahu, mungkin baca tak? Dia tanya. Oh, kita tahu baca, kita bahung kan. Baca. Dia tahu baca. Baca gena, tak saduk bahung tu lah. Dia tak. Lepas tu dia cerita, kita buat lagu tu. Allah. Habis tak boleh bahung lah. Tu. Kantoi. Tu. Jadi dia tahu. Sampai tengah tu. Allah. Garang sungguh. Disebabkan mu bahung saat ni, mu kena hukuman dia tahu. Tu. Apa dia? Mu saduk tidur tahu rumah ni, mu tidur bawah rumah. Kalau kita. Tapi tak pun, saat kita suruh naik lah. Tapi dia usik tu. Usik tu jadi takut. Tapi satu malam tu dia marah. Dekat rumah saya ni, ke chair pupu lah, chair makan pupu, duk letih nak mati. Saya pergi mengaji. Yang Tok Guru kata tak mengaji malam ni, nak pergi tengok. Duk letih nak pergi baca Yasin. Saya tak mengaji ya, yuri kan. Yuri klik klik sampai, tak klik sampai rumah. Masa zaman tu, zaman gambar baba black sheet tu. Kan? Gambar hak Jepun duk perang. Kan? Perasan tak filem tu? Zaman Sasuka apa gambar ninja tu. Nak ingat lagi. Kita berhenti masa tu TV ada apa putih lah kampung tu. Pakat rumah penuh. Lepas tu tak apalah. Saya balik lewat. Dia tahu mengaji mana ni? Saya tahu mengaji. Tu dia marah. Saya tahu mengaji. Dia tahu boleh halih tak? Kita pun boleh baca bahu lah kita pun. Dia temu ni tak perik-perik ni, duk bahu empak ni. Ustaz Isa tu mari ni, baca Yasin. Tu. Cik Pak Loman tu duk sakit tu, nak duk letih. Mu bahu empak ni. Pasal mu bahu malam ni, memang tak boleh. Mu kena tidur di pokok Mu'tah. Dia pegang tangan saya, malam tu tamat di pokok Mu'tah. Tamat. Sedah tu kena perik terus. Tak bahu dah. Tu. Ngerti? Tu. Perik tu. Masa jam 4 je tu. Masa tu kapung bukan suai. Hutan dengan nyamuk ngapa. Orang nak mari tengok orang sakit. Lalu kat tepi pokok Mu'tan tu. Dia tepi jalan ya. Pokok Mu'tan tu. Pokok rambutan lah. Kita tak faham Mu'tan pula. Tepi jalan. Masuluh tengok. Gena mu duk lagu tu. Ni kesian ni. Bunyi kata kesian. Pak dia tamat dia situ. Kita jadi, aku salah. Jadi dah jam 4 tu, akhir sekali, kita reti, salah aku duk bahu tu. Perik tu, tak mahu dah. Tu. Jadi kena ambil tindakan juga. Tapi di hari ni jangan. Kadang-kadang ambil tindakan. Sehari mak repot, pak
Pak ambil takkan, mak pergi repot kan. Naya. Jadi kena beri faham. Pasal apa? Nak mengajar adab. Bukan tidur di pokok moktan tu sampai pagi. Biar duduk itu 2-3 jam. Kita duduk itu, sehari mari paula ke rimau makan, mereka duduk. Kita punya tu dia duduk tu. Duduk teriak. Mu teriak pakai duduk itu pakai cerah. Kena tahan teriak. Tu. Punya takutnya. Tu. Akhir sekali, kita pergi Jumaat, kita pergi mengaji. Bolehlah ilmu. Tu di antaranya. Pasal apa? Dia nak ajar, dia tak pandai dia tak. Aku nak bawa pergi mengaji. Ini pun lagu tu lah. Maknanya macam mana kita nak cegah kemungkaran kalau kita dah buat lembek tekuk. Tak boleh buat lembek tekuk. Dengan keluarga kita lah, ahli keluarga kita. Kena sungguh-sungguh dalam bab agama ni. Lebih-lebih lagi bab akidah ni. Baik. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, sebab-sebab bertambah iman. Di antara sebab-sebab yang penting bertambah iman seseorang itu ialah mengetahui nama-nama Allah. Kena tahu, mengaji tentang asma'ullah. Tu. Bukan setakat tahu saja, makna memahami, faham. Bila sebut kata Al-Quddus apa dia, As-Salam apa dia, Al-Mu'min apa dia, kena bererti. Tu. Bila sebut Al-Qahhar apa dia, Al-Barru apa dia, Al-Jami' apa dia, kena bagi reti. Kena bagi faham tentang huraian daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kena faham tentang sifat-sifat Allah. Tu. Sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Tahu tentang sifat-sifat dia, faham tentang sifat-sifat Allah. Sifat jamal Allah, sifat jalal Allah. Maka sebab tu yang duk berlaku ke atas, di atas dunia ni, dua bendanya. Sama ada jamal dan jalal. Mana semua ni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena ingat. Tu. Baik. Dan perbuatannya. Kena tahu tentang perbuatan Allah. Af'alullah. Allah Ta'ala yang buat ni. Allah Ta'ala yang menjadikan macam ni. Allah Ta'ala yang menciptakan orang tu jadi lagu tu. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi tunjuk depan-depan mata. Supaya nak bagi kita insaf. Supaya nak bagi kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Sebab tu dalam Al-Quran, dia ada ulang kisah cerita tentang umat-umat dulu. Supaya nak beri peringatan kepada kita, jangan melakukan perkara-perkara yang demikian. Menyebabkan akan ditimpa bala, akan dikenakan bala. Seperti mana Allah Ta'ala turunkan bala terhadap umat-umat dahulu. Jadi, semua tu kita tahu tentang perbuatan-perbuatan Allah. Maka bila kita ambil tahu tentang perkara ni, maka nur iman kita akan bertambah. Tu dia akan bertambah. Barulah dia akan mendisiplinkan diri dia untuk mencari jalan nak jadi orang yang berjalan kepada Allah. Nak mendekatkan diri kepada Allah. Barulah dia akan jadi orang yang patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, dah. Sebab tu, ada kena tahu tentang perkara-perkara ni. Sebab tu, penting tentang mengetahui dan memahami nama-nama Allah, sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah, dan perbuatannya, perbuatan Allah. Barulah kita takkan lari pegangan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dia tak lari. Ni dak. Orang nak mengaji tentang sifat-sifat Allah, tentang sifat 20. Dia duk hurai bid'ah lah, tak dak lah, macam-macam lah. Rosak habis. Duk koceh orang-orang tua, ulama-ulama dulu. Ulama-ulama susun siap dah. Duk koceh, orang panggil duk koceh. Duk punggah. Duk punggah. Nak boleh jadi tak molek. Ni bukan kata nak boleh jadi molek. Baik. Kata muallif rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, sebab-sebab bertambah iman tu, punca-punca yang boleh nak jadi bertambahnya nur iman kita, cahaya iman kita, iaitu ialah mengetahui perihal laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kena mengaji sirah. Penting juga mengaji sirah ni.
Tu supaya kita tahu tahap pengorbanan Nabi, pengorbanan Rasul setara mana untuk nak sampaikan Islam kepada kita ni. Sayangnya Nabi kepada umat dia ni. Begitu sayangnya Nabi. Tu kita tahu tentang perihal laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kelakuan Nabi macam mana. Tu ketika Nabi bersama dengan isteri, ketika Nabi dengan masyarakat, ketika Nabi dengan jiran, kita tahu tentang sejarah-sejarah Nabi, sirah-sirah Nabi tadi. Tu. Jadi yang kita tahu tadi ni kerana kita nak buat lagu tu. Kita tahu tu kita nak buat lagu tu. Kita tak. Tu. Kita ni mengaji tapi lepas tu tak tahu. Pas ke mana tak tahu. Yang penting amal. Bila mengaji kena amal. Barulah dia ada berkat. Baik. Kemudian mengetahui perihal, mengetahui syariatnya. Syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Undang-undang agama yang Nabi bawa. Kena tahu. Barulah dia tak jadi kelang kabut. Dia tak jadi kelang kabut. Mengetahui peribadatan Nabi. Perjuangan Nabi dan muamalah Nabi. Hubungan Nabi dengan manusia. Perjuangan Nabi, macam mana Nabi berjuang. Peribadatan Nabi buat ibadat. Jadi semua tu kena tahu. Bila kita tahu, barulah iman kita, nur iman kita akan terang. Cahaya iman kita akan terang. Pasal apa? Dia akan memberi kesan. Kita disuruh buat macam tu. Tu. Hak sekadar mampu kita dah. Disuruh buat lagu tu. Sekurang-kurangnya kita buat juga. Ni sampai tak tupa langsung. Sampai tua dah. Tak tupa. Nak beramal tak reti. Tua dah. Nak beramal tak reti. Pasal apa? Sebab tak ambil tahu langsung. Tak mengaji. Orang duk mengaji gelebang, dia ada. Kau duk main sepak agar. Contoh lah kan. Main sepak agar. Tua-tua. Lepas tu mari malam tak lagi ke mana. Sakit urat. Tu. Tua dah. Pencing dah. Duk main lagi. Main macam orang muda. Sampai bila dia nak duk lagu tu. Lepas tu, macam mana nur iman dia nak bertambah. Tu. Jadi sebab tu, kita kena beri nasihat. Jumpa orang macam ni, tarik dia pelan-pelan. Bagi nasihat. Tapi tu dia, kalau lebih pada umur 40 payah. Tu, pepatah kata kalau lebih umur pada 40, roliknya payah. Kalau nak ubah tu masa umur 40. Tengok, kalau 40 tu boleh berubah, alhamdulillah. Kalau dalam 40-an lah, sebelum masuk 50. Kalau 40-an tu boleh berubah, tu insya-Allah. Dia boleh jadi baik. Tapi kalau sampai 40 habis 50 tak boleh berubah juga, payah. Jenis ni dia kata kalau kuat kata hitam-hitam, kalau aku kata putih-putih, orang kata berdosa, dosa tak kira. Jenis tu. Dosa-dosa apa dia kata? Tak kira dosa dia kata. Orang jenis ni, sebab apa? Kerana hati dia tu mati. Peteri. Kena peteri, mati hati dia. Wa na'udzubillah. Baik. Yang ketiga, mengetahui kitab Allah yang mengandungi berita umat-umat yang dahulu kala. Tu. Kita duduk mengaji. Ada kuliah, berbagai-bagai kuliah tafsir, kuliah hadis, kan? Ada cerita. Al-Quran duduk mengkisahkan tentang umat-umat dahulu. Bagaimana orang-orang yang lari daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tu. Baik. Kemudian kita mengetahui suruhannya, suruhan Allah, suruhan dalam kitab Allah tu. Suruhan, larangan, pengajaran, tauladan. Tu. Kena tahu belakang. Tu. Wa'du dan wa'id. Maknanya wa'du, janji baik, wa'id, iaitu janji balasan azab. Wa'du, janji syurga, wa'id, iaitu janji balasan neraka.
Allah. Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innaka la tughfir. Baik. Mengetahui kitab Allah yang mengandungi berita umat-umat yang dahulu. Suruhan, larangan, pengajaran, tauladan, wa'du dan wa'id, janji baik dan jahat, hukum hakam, dan menceraikan di antara yang hak dan yang batil. Jadi kita kena tahu semua perkara-perkara ni. Jadi nak tahu perkara-perkara ni kena mengaji. Kena belajar, kena mari ke majlis-majlis ilmu, hadir ke majlis-majlis ilmu. Barulah kita boleh tahu. Kalau kita tak pergi ke majlis ilmu pakai tak tahu apa. Dia kata aku mengaji dah bila sekolah rendah dulu. Duk kira sekolah rendah, sekolah menengah dulu. Dia kalau jenis ilmu agama ni, dia nur. Ilmu agama ni jenis nur. Kalau benda-benda maksiat kita buat, dia duk padam. Dia akan hilang. Dia akan malak, kemudian dia akan hilang. Dia bukan serupa dengan ilmu lain. Ilmu agama ni, dia nur. Nurullahu la yahdil asi. Al-ilmu nurun. Ilmu itu nur. Lepas tu kita pula, kalau duk buat maksiat, lama kelamaan, dia ruyuk lagu tu ya. Ada orang di kampung saya dulu, dia dulu boleh baca Quran. Tapi disebabkan dia tak baca Quran. Tak baca. Duk kalau buat kerja nak ramai. Duk kalau buat kerja. Tu dengan duk macam-macam lah kerja kampung. Sak menebah. Erti. Sak naik makan upah, naik jering. Makan upah, naik teh. Jadi letih semua. Buat kerja tu kerja letih. Sampai nak baca Quran pun tak ada. Yang dia boleh semayang. Dalam masa 10 tahun yang dia buat aku tu. Buka-buka Quran nak baca lekat. Duk dia teriak. Dia kata aku teriak. Aku teriak semalam dia kata. Duk teriak dia kata pasal apa ni. Sungguh dia kata. Tinggal Quran sehari, dia tinggal kita seminggu. Kita tinggal dia seminggu, dia tinggal kita sebulan. Kita tinggal dia sebulan, dia tinggal kita setahun. Kita tinggal dia setahun, dia tinggal kita 10 tahun. Itu Quran. Sebab tu tak boleh. Dia kena ikut peraturan dia. Jadi semua benda-benda ni dengan hikmah yang Allah Ta'ala utuskan Nabi SAW. Sebab tu kita kena ada perasaan, kena usaha, berdoa kepada Allah, letakkan perasaan cinta dan kasih kepada Nabi SAW. Kalau tak ada Nabi, kita tak tahu benda-benda ni. Kalau Nabi tak diutus, kita tak tahu. Sebab tu hikmah yang begitu besar. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi SAW. Sebab tu Nabi ni dia nak tunjuk. Nak tunjuk dan nak ajak. Nabi ajak dan Nabi tunjuk cara-cara jalan yang nak boleh sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang boleh sampai kepada Allah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul Jumaat, "Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum
yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutuskan pada umat ni rasul. Pada setiap umat Allah Ta'ala akan utuskan seorang rasul. Nah, di kalangan mereka sendiri. Bukan dia utus jin jadi rasul dah. Kalau orang Arab, tengok. Nabi kita bangsa Arab. Maka Allah Ta'ala utuskan di kalangan bangsa Arab sendiri menjadi rasul. Kalau di kalangan Bani Israel, Nabi akan utuskan Bani Israel menjadi rasul. Maknanya, tengok di kalangan bangsa tu sendiri yang Allah Ta'ala utuskan Nabi. Sebab tu hikmah besar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan Nabi kerana Nabi ni nak tunjuk jalan, nak menyatakan jalan dan cara macam mana nak boleh sampai, nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita ni datang daripada Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Maka sebab itulah Allah Ta'ala utuskan Nabi. Itu di antaranya. Baik. Yang keempat, mengetahui perkara-perkara yang akan melakukan selepas mati. Tu. Mana kena ambil tahu benda apa nak berlaku selepas mati ni. Ni sampai tak ambil tahu apa langsung. Dia tak apa, dia mati ke mati. Ya. Jadi macam puak falsafah. Tu. Jadi macam puak falsafah. Jadi bagi puak falsafah ni, puak ad-dahriyun ni, puak masa. Iktiqad dia tu bergantung dengan masa. Mati tu dah masa mati. Jadi habis lagu tu. Puak-puak ad-dahriyun. Orang kita pun kalau tak mengaji, tak mengaji tentang tauhid ni, tak mengaji tentang ilmu akidah ni, jadi macam tu. Jadi mati dia tak, dah habis. Sampai masa mati, tak ada apa. Jadi bagi dia bukan Allah yang mematikan. Tu. Mana bagi mereka ni, selepas mati ni nak dihitung semula amal ibadah. Hak tu dia tak selalu fikir. Fikirlah ni dia tak. Kan? Hak ke depan pun tak payah fikir. Nak fikirlah ni. Nak serenok-serenoklah ni. Ni peluang hidup sekali je dia tak. Tu dia. Dia punya tanam, dia punya kefahaman tu dalam jiwa anak-anak kita. Dalam jiwa masyarakat kita. Sebab tu, dia tak kisah. Umur 15 patutnya kena reti dah. Benar-benar fardu ain. Tapi 15 tak tahu apa lagi. Tu. Mujurlah Allah Ta'ala beri sedar juga. Sebelum sampai umur 50, mari mengaji Alhamdulillah. Kan? Ni kadang-kadang pakai bawa lagu tu. 15, 16 tutup, 20 mati. Dengan apa pun tak semayam, apa pun tak, apa pun tak reti, apa mati. Iktiqad betul tak tahu lah. Hanya Zuhair boleh hukum kata dia ni orang Islam, pasal mak pak dia Islam saja. Boleh hukumlah kata Islam. Islam dunia dia panggil. Kalau akhirat, wallahu a'lam. Kalau kata lagu tu punya jalan, tak ada. Di sisi Allah kafir. Ini yang kita takut. Takut hanya pada dunia, dihukum Islam. Di sisi Allah, bukan Islam. Tu. Nampak Zuhair dunia ni, pasal apa? Kerana mak pak dia Islam. Dia makan macam mana orang Islam makan. Dia duduk dalam kampung orang Islam. Tapi kerja buat dia adakah macam mana yang diajar oleh Nabi SAW? Tak. Apabila tak, maka dia orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu, orang yang mana mendidik, ajak ataupun mentarbiah supaya orang ni sentiasa kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan bantu dia. Sebab tu Allah lah sebagai penolong bagi orang-orang mukmin. Allah lah sebagai pelindung. Allah lah penolong. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah lah sebagai pelindung, sebagai pembantu bagi orang mukmin ni. Yukhrijuhum minan nuri ilaz zulumat. Yang mana Allah Ta'ala keluarkan yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur.
Yang mana Allah Ta'ala keluarkan mereka itu daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi sebab tu, kalau orang ambil cakna, ambil begitu pentingnya bab akidah ni, supaya dia kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah dia akan, hak lain dia akan pulun. Sama ada ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, dia akan pulun. Ilmu hadis ke, orang mengajar apa pun, dia akan pulun. Kalau dia ambil pentingnya akidah. Sebab tu penting akidah. Karena di sinilah permulaan. Sebab tu penting akidah tadi. Nah. Tapi, kalau dia tak kenal Allah, macam mana Allah Ta'ala nak tolong dia? Tuhan pun dia tak kenal. Habis cerita. Tu. Sebab tu dia tak ambil tu perkara apa selepas mati. Iaitu perkara yang akan berlaku selepas mati ni. Soal mungkar wa nakir. Makna soal mungkar nakir dalam kubur. Tu. Ada pahaman-pahaman yang sesat. Nah. Tu. Sampai menafikan soal mungkar nakir. Nah. Ada ke tak ada? Tu. Bila seorang pemimpin dunia, pemimpin negara cakap lagu tu, betul ke ada soal mungkar nakir ni? Nah, pernahkah orang dalam kubur tu main cerita, balik cerita kata ada soal mungkar nakir? Contohlah, kalaulah seseorang menjadi pemimpin yang cakap macam tu, habis cerita. Nak pula orang duduk di bawah dia, ikut cara dia. Jadi bila tidak ada panduan, tak ada langsung. Sebab tu hikmah Nabi diutuhkan ini adalah untuk nak memberi tahu bahawasanya Nabi itu sendiri membawa berita gembira dan membawa berita perkhabaran yang menakutkan. Sebab tu Nabi cerita tentang azab-azab kubur. Nabi cerita tentang azabnya ketika bangkit kali yang kedua. Selepas pada kita mati tadi ni, kita akan dibangkitkan. Apabila ditiup sangkakala, kita akan dibangkitkan. Kita ni duduk dalam kategori mana? Nak bangkit dalam kumpulan mana? Tu. Fanufiqa fis-sur fata'tuna afwaja. Wa nufiqa fis-sur. Dan ditiupkan sangkakala kali yang kedua tu, fata'tuna afwaja. Maka datanglah mereka itu berpuak-puak, berkumpulan. Ada kumpulan ni, ada kumpulan ni, ada kumpulan ni. Kalau kita mengaji, aku tak mau bangkit dalam keadaan kumpulan ni. Aku tak mau jadi macam kumpulan ni. Aku tak mau. Ada bangkit daripada kubur esok. Jadi berjalan serodok macam dengan babi tu tak? Serodok. Dia serodok kepala tu bawah. Kaki naik kat atas. Tapi duk pergi dengan muka, dengan kepala, dengan bibir duk kat bawah. Serodok pergi. Tu azabnya. Nah, ketika mana bangkit esok daripada kubur, ada kumpulan lagu tu. Ada hak bangkit pada kubur, bangkit-bangkit buta mata. Raba-raba berjalan. Macam-macam. Nah, ada bangkit daripada kubur ni. Nah, dia ni dalam keadaan pekak, dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu apa. Ada bangkit pada kubur ni merakak-rakak macam-macam. Jadi bila orang mengaji, tak boleh makan riba, tak boleh makan rasuah, tak boleh makan hasil benda-benda haram, judi, tak boleh menipu, tak boleh buat inayah, tak boleh buat zalim. Nah, orang dalam keadaan zalim, dia akan bangkit macam mana? Jadi baru dia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada tak rasa takut. Kalau tak ambil tahu tentang hal-hal kiamat, hal-hal hari akhirat, ketika mana kita bangkit pada kubur, kita akan disoal. Di pada mahsyar esok, duduk dalam kubur tu kena soal muka nakir lah. Kita takkan rasa takut kalau kita tak ambil tahu. Tapi bila kita ambil tahu, kita mengaji, takutlah. Ni. Barulah nak bertambah nur iman kita. Tu. Azab kubur, azab neraka dan nikmat syurga. Kena ambil tahu benda-benda ni semua. Yang kelima, sebab-sebab bertambah iman, mengetahui hal ehwal di akhirat. Bangkit di akhirat pula dah. Tu dalam kubur. Kena ambil tahu hal ehwal akhirat. Dulu mu atas dunia mu sombong
Mu orang yang sombong atas dunia. Tu. Tapi ni, di akhirat tengok mu nak jadi macam mana. Atas dunia mu tunjuk gerebel, mu lah takabur, mu sombong. Di akhirat esok, ibarat mu macam dengan semut. Orang duk pijak tak apa dah. Duk nak azab dengan pijak orang. Bangun pula di akhirat esok, duk di padang mahsyar dulu. Pakat-pakat duk tunggu amalan ni. Duk tunggu catatan amalan. Lepas tu nak selesai kes ni. Nak selesai kes. Kalau neraka, syurga lah. Sampai tahap tu, tentu pun dia tak tahan dah. Berpeluh ni sampai ke buku lali, sampai ke betih, sampai ke lutut, sampai ke pinggan, dada, sampai ke tekak, sampai ke mulut, sampai ke hidung. Sampai duduk dalam keadaan langut-langut. Tu. Macam-macam. Tu kalau orang ambil tahu tentang hari akhirat ni, maka dia akan jadi takut. Jadi kecut jiwa dia, hati dia tadi ni. Nak buat perkara-perkara tadi, akan rasa takut. Tu. Biarlah pada mula ni pun, buat kerana takut kena azab je. Tak apa. Permulaan. Orang panggil permulaan. Budak-budak kan. Biarlah buat taat nak pahala. Biarlah buat taat ni takut kena azab. Tak apa. Permulaan. Jalan dulu. Kogi lah. Tu. InsyaAllah dia akan sampai satu tahap. Dia akan berubah. Tu. Bukan pasal azab. Bukan pasal nikmat tak. Dia akan jadilah. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, huru-hara di akhirat. Dia kena tahu huru-hara di akhirat. Pada hari akhirat esok, mana kawan-kawan kita? Hak di atas dunia dulu. Hak di atas dunia dulu mu baik sangat. Orang panggil member sekolah. Berarti sekolah tu pakat-pakat minum. Tu orang panggil member sekolah. Satu kolej tu, satu cawan tu, satu mak tu pakat-pakat minum. Tu panggil memang sekolah. Sekolah sebantal. Sekolah sebantal. Tu. Baik. Mengetahui hal ehwal siratal mustaqim. Sirat maknanya tentang jambatan yang dibentangkan di atas mulut api neraka. Api neraka duduk bawah. Jatuh dalam neraka terus. Tu. Jabatan tu punya lamanya nak litah. Jauhnya perjalanan. Tapi ada orang yang dapat melintah seperti mana kilat yang menyambar. Cepatnya, lajunya. Tu duduk dalam surga dah. Ada orang yang melintah seperti mana kuda yang berlari kencang. Seperti mana cepatnya angin. Seperti mana orang yang berlari. Seperti mana orang yang nak lari-lari anak. Tu. Cepat dia tu. Ada hak litah tu merakak, mengesok. Kalau mengesok, mengakak, mengesok jatuh. Tu. Macam-macam kena ambil tahu tentang perkara-perkara yang akan berlaku di sirat. Tu. Mizan. Di timbangan pula. Nak harap syafaat Nabi pada timbangan. Tapi hidup tak mahu tahu tentang Nabi. Tak mahu tahu tentang sejarah Nabi. Tak mahu tahu tentang pengorbanan Nabi. Tak ada rasa perasaan cinta dan kasih kepada Nabi. Macam mana di mizan nanti nak harap syafaat Nabi. Sedangkan Nabi SAW tunggu umat dia. Bila ditimbang, tengok ringan, Nabi akan bubuh. Nabi akan letak serban dia. Nabi akan letak serban dia. Kadang-kadang Nabi gimbik orang duduk dalam neraka tu, Nabi perintah malaikat suruh keluar. Tu. Sebab tu Nabi ni dia kenal. Orang yang kasih dia di dunia ni di akhirat esok Nabi kenal. Siapa dia yang ada perasaan cinta dan kasih kepada dia. Sebab tu kita kena tanam perasaan cinta dan kasih kepada Nabi. Kan? Ni nak masuk bulan Maulidi Rasul. Kan? Tu. Makna kita buat suatu perkara yang mudah-mudahan kita jadi sentiasa rasa kasih dan cinta kepada Nabi. Tu. Sebab tu ulama buat tu ada pasal. Mari dengan game puak ni bid'ah pula dah. Kan? Duk sambut apa bid'ah macam-macam.
Macam-macam lah dia buat jatuh hukum. Kan? Jatuh hukum macam-macam. Wa na'udzubillah. Tu. Baik. Cerita tentang surga dan neraka. Tu. Sebab tu, kita kena ambil tahu perkara-perkara ni, barulah iman kita, nur iman kita, cahaya iman kita akan menerangi, akan bertambah. Bila cahaya iman bertambah, maka dia akan buat benda-benda yang diperintah oleh Allah. Dia gemar. Sama ada perkara tu, perkara wajib memang sama telah dah. Benda-benda sunat, dia cukup gemar nak buat. Tu. Benda makruh dia akan tinggal, apatah lagi benda haram. Ni orang bila Allah Ta'ala campakkan nur iman ke dalam diri dia. Allah Ta'ala terangkan nur iman. Maka dia akan jadi orang yang disiplin. Orang yang akan jaga masa. Ni masa ni untuk beribadah. Masa ni untuk bekerja. Masa ni untuk beristirahat. Masa ni untuk berzikir. Masa ni untuk baca Al-Quran. Masa ni untuk hadir ke masjid. Dia akan jadi orang yang jaga masa. Bila Allah Ta'ala campak ataupun beri kepada dia nur iman. Pasal apa? Kerana daripada perkara-perkara tadi, dia ambil tahu. Kalau tak mengaji, nak tahu mana? Tak tupa, tak mengaji. Duk, cara duk. Kan? Tua-tua apa, buh baju masuk dalam, buh baju. Dah tua lah. Ni, pakai tali pinggang besar, buh masuk dalam, keluar jing. Tu tua lah. Lepas tu rambut tak boleh nampak uban dia buat apa? Dia kata inai hitam. Ada inai hitam. Nah, tak apalah pakai lagi lah. Dia kata tak nampak uban. Tak nampak beruban rambut. Aceh punya buat kontrol. Pada orang tahu dah tengok gaya lakah tu lakah nak pergi ke kubur dah sebenarnya. Nanti gaya lakah tu langkah memang nak pergi ke kubur. Tapi kau dah buat action situ. Tu. Kau naik motor pakai ribbon gelap, spek mata hitam. Tu. Kadang-kadang pelari motor anak, wai suku kau, wai suku lah. Kan? Alah kali dia jadi 3 suku. Ini duk berlaku kadang-kadang. Kadang-kadang tua tak sedar diri. Tu. Pasal apa? Pasal tak mengaji. Bila tak mengaji, jauh sekali dia nak dapat hidayah daripada Allah. Dia sendiri yang pilih jalan tu. Ada sendiri pilih jalan tu. Sebab tu dia takkan rasa takut. Sebab tu orang yang rasa takut, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa, kalau kamu tu bertakwa, takut akan Allah, nescaya Allah Ta'ala akan jadikan kamu itu jalan keluar. Allah Ta'ala akan bagi orang ni jalan keluar. Jalan keluar daripada kesesatan. Kalau orang duk didik diri dia, duk usaha, dia berdoa kepada Allah supaya jadikan dia orang bertakwa, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia ni berbagai-bagai jalan keluar. Apa-apa masalah yang nak melingkupkan iman dia, Allah Ta'ala akan selamat dia, insya-Allah. Tu. Allah Ta'ala akan selamat. Pasal apa? Kerana dia berusaha untuk menjadikan dia ni orang yang bertakwa kepada Allah. Buat. Allah Ta'ala akan jaga dia. Tapi kalaulah dia tak cari jalan langsung, kan? Kau duk kata tadi, kau duk ronda motor, kan? Tu. Pakai lodging, kasut sekat betih. Tu dia. Lepas tu jalan masuklah kedai mamak, melengak lah. Kan, dia kena tarik. Melenggak masuk dalam kedai mamak. Dia ingatkan muda. Tengok Allah. Suka-suka jatuh gigi pasu. Baru tu kata tua. Ni. Baik. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, orang-orang yang beriman, yang mengetahui perkara-perkara tersebut, akan bertambah keimanannya. Tu. Jadi orang-orang beriman, mana dia dah beriman dah. Lepas tu mengetahui perkara-perkara tersebut. Pasal apa dia tahu? Dia mengaji lah. Hadir ke majlis-majlis ilmu. Tak mana ada majlis ilmu. Dia pulung semua. Tu. Bukan kata dia tak reti.
Kadang-kadang dia dah tahu dah, tapi dia orang nak menghidupkan majlis ilmu. Bukan kata tuan-tuan tak reti, tuan-tuan reti dah. Faham dah, tahu dah. Sebelum saya cerita, tuan-tuan tahu dah. Tapi tuan-tuan hadir bukan apa? Nak menghidupkan majlis ilmu. Tu. Tu cukup besar balasan di sisi Allah. Mana menghidupkan syiar. Menghidupkan sunnah Nabi SAW. Tu kita hidupkan majlis ilmu ni. Sebab tu kalau kita tahu ada orang nak buat tempat-tempat pengajian. Nak buat tempat-tempat pengajian. Maka di situlah kita nak melaburnya. Tu. Kita nak labu saham akhirat. Melabur situ. Tempat-tempat pengajian, tempat-tempat nak buat amal ibadah. Tempat-tempat yang nak buat kerja-kerja taat kepada Allah. Maka di situlah tempat kita nak berlabur untuk keuntungan akhirat kita. Kita nak melabur situ. Baik. Pasal apa kata orang ni bertambah keimanannya, makna bertambah nur keimanannya? Kerana mereka itu adalah termasuk dalam golongan ulama. Pasal dah tahu, dah reti semua, itulah dikatakan ulama. Orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Bila dah reti, dia ada ilmu, maka dia akan, mudah-mudahan, dia akan turut dan patuh apa ilmu yang ada pada dia. Jangan sangatlah orang ada ilmu, yang jadi merapu ada ilmu tapi merapu. Maknanya tak beramal dengan ilmu tu. Ada, bukan tak ada. Tapi kebanyakan bila berilmu, insya-Allah dia akan jadi orang yang patuh dan taat kepada Allah. Jangan sangat nak berjumpa orang yang berilmu tapi merapu. Jangan. Ada. Jangan nak berjumpa. Tu. Mudah-mudahan kita ada ilmu. Bukan nanti banyak kita tahu malam ni. Oh, pentingnya benda-benda ni. Maka kita akan usaha cari. Tu kita akan usaha cari. Tu. Dan kita akan beramal. Dan mereka adalah orang yang takut kepada Allah. Ulama ni orang yang takut kepada Allah. Itulah ulama. Jadi kalau dia buat salah pun, dia cepat-cepat boleh kembali. Dia cepat-cepat bertaubat. Dia cepat-cepat menyesal. Tu orang berilmu tadi. Orang berilmu tadi, bila dia melakukan satu kesalahan, silapnya aku, salahnya aku. Dia cepat-cepat menyesal. Tu peranan ilmu yang ada pada kita. Tu. Ni duk jadi jahil murakkab. Masalah. Dia tak tahu kata dia jahil, tapi dia tak tahu kata dia tu jahil, tapi duk kata dia reti situ. Balah tu aku pun reti kan. Duk aku reti situ. Tu dia tak tahu kata dia jahil. Tu panggil jahil murakkab. Lebih-lebih lagi jahil murakkab tentang Allah Subhanahu wa taala. Habis tak ada apa. Tu. Jahil murakkab tentang Allah. Tapi tak tupa pun bab ketuhanan ni. Tu tak ambil tupa. Hak ni yang duk Melayu, duk masuk Kristian, duk jadi murtad ke ini. Pasal tak ambil tupa. Daripada kecil, mak pak tak asuh, bawa molek besar. Nak tu di mana? Mak pak tak ajar daripada kecil lagi. Pak tak peduli dengan bab-bab agama. Mari ke besar sikit, nak cari kemewahan dunia, mengaji tak pandai. Nak jadi, nak kaya, nak mewah. Tu. Maka musuh-musuh Islam tadi pupan dengan kemewahan. Janji murtad. Murtad ramai lah ni. Pasal ni, pasal tak mau mengaji. Pasal orang kita ni lah ni, mengaji buat mudah-mudah. Buka internet, duk baca. Baca-baca kena Halil Hasan. Jeng gitu ya. Nanti. Rosak. Tu. Habis tu. Kemudian kata mu'allif rahimahullah ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu. Jadi mereka adalah orang yang takut kepada Allah yang menyebabkan bertambah keimanan mereka. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur.
Jadi insyaAllah kita akan sambungkan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu fi sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allah fakkahna fid din wa inna bitawil. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar. Allahumma adkhilna jannata mal abrar wal muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya jabbar ya muttaqi ya Allah ya rahman rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.